Kalau kita tengok, berikut merupakan aktiviti lazim selalu dilakukan oleh manusia ketika cuaca sejuk untuk meningkatkan suhu badan. Pilih jawapan yang betul. Okey, apa dia? B. Apa dia? B. Betul nah. Jawapan dia adalah B. Nombor 3 dan nombor 4 nah. Nombor 3 dan nombor 4. Kita akan apa? Bila suhu badan sejuk, kita akan selimut badan, kita akan gosok kedua-dua tangan sebab kedua-dua ni akan meningkatkan suhu badan. Okey, nombor 3, apakah yang akan berlaku apabila homeostasis gagal berlaku? Homeostasis ni apa dia? Ingat lagi tak? Bila sejuk kita akan menggigil, bila panas kita akan berpeluh. Sebab dia akan stabilkan balik kita punya suhu badan, ayak, kita punya bahan kimia dalam badan. So, apakah yang akan berlaku bila homeostasis gagal berlaku? Agak-agak jawapan dia? B. Jawapan dia adalah bila okey, katalah sepatutnya suhu badan kita tu 37, tapi suhu badan kita meningkat. Apa akan jadi pada kita? Kecil. Apa akan jadi? Kecil. Kalau demam, Kecil. suhu tak mau turun, apa akan jadi? Demam, suhu tak mau turun, apa akan jadi? Sejuk. Bila demam, suhu tak mau turun, akan jadi apa? Akan kena sawan, betul tak? Tarik sawan. Bisa dengar? Tarik dengan sawan bisa dengar tak? Tarik dengan sawan tu sebab kita punya sel-sel kita tu dysfunctional, tak berfungsi. Bila tak berfungsi sebab apa? Dia dah berhenti, dia tak tahu nak buat apa. Agak-agak jawapan dia yang mana? Jawapan dia adalah A. Jawapan adalah A. Okey, nombor 4. Selepas bersukan, Wafi berpeluh sehingga membasahi bajunya. Mengapakah ini berlaku? Pasal apa? Lepas sukan, badan peluh. Danish, lepas kawat, badan berpeluh. Pasal apa? A. Kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh ketika suhu badan meningkat. Bila kawat, macam dia bersukan. Kalau Danish kawat, dia ni kawat ke kawat, badan, suhu badan Danish akan panas. Bila panas, tak bagus. Lebih daripada 37 tak bagus. So, apa yang badan kita akan buat? Kelenjar peluh kita akan keluarkan peluh untuk turunkan balik suhu kita kepada 37. Suhu badan kita akan turun balik pada 37. Faiz baru bangun tidur apa? Okey. Rajah di bawah menunjukkan struktur-struktur yang terdapat pada permukaan daun. Yang senyum, macam senyum sengih tu, nama dia apa dia? A tu apa dia? Yang di luar daripada lubang tu apa dia? Sel pengawal. B tu adalah stoma. B tu adalah stoma. Okey, pandai. So, A adalah sel pengawal, B adalah stoma. Okey. Soalan bahagian B yang kedua, nombor 1B. Tandakan raik pada pernyataan yang betul mengenai transpirasi dalam tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di kawasan panas mempunyai daun yang kecil. Betul ke salah? Betul ke salah? Kaktus banyak daun tak? Besar ke kecil? Kecil-kecil kan? So jawapan dia 1 tu betul. Okey, 2. Daun lebih besar menghadkan bilangan stoma bagi mengelakkan air hilang persekitaran. Betul ke? Daun lebih besar, banyaklah stoma. Kan? Lagi banyaklah air hilang persekitaran. So, nombor 2 salah. Okey, nombor 3. Tumbuhan yang hidup di kawasan lembap punya stoma yang lebih banyak. Tumbuhan yang hidup di kawasan lembap punya stoma lebih banyak. Betul ke? Tak, patutnya dia ada stoma yang sikit. So, nombor 4. Tumbuhan memerlukan lebih banyak stoma untuk meningkatkan kadar transpirasi. Betul ke salah? Betul. So, nombor yang betul adalah 1 dengan 4. Okey, now kita tengok bahagian C, kita habiskan. Sebab matlamat saya nak habiskan at least sampai bab 4 minggu dan review sikit tingkatan 2, no? Jadi di bawah menunjukkan kadar jantung manusia ketika melakukan beberapa aktiviti. Kita tengoklah, yang paling laju adalah berlari.
Yang rehat tu 75. Lebih kurang macam tu jugalah. Okey, nyatakan kaedah ringkas untuk mengukur kadar degupan jantung. Buat macam mana kaedah ringkas? Berapa markah tu? 2 markah. Buat macam mana? Cik Nadi ya. Cik Nadi, macam mana? Ingat tak saya ajak masa form 1? Kan? Ambil berapa jari? Meletakkan. Ambil 2 jari, letak pada pergelangan tangan. Ambil 2 jari, letak pada pergelangan tangan. Kan? Lepas tu kira denyutan nadi dalam masa seminit. Kira denyutan nadi dalam masa seminit. Tu kaedah yang paling ringkas. Kaedah yang paling ringkas. Kaedah paling ringkas ni macam ni selalunya dapat lah. InsyaAllah kita boleh dapat. Kita boleh dapat. So, nak dapatkan markah yang pertama, gunakan 2 jari, letak pada pergelangan tangan. Kemudian, kira bilangan denyutan nadi dalam masa seminit. Okey. So, dapatlah 2 markah. Dapat 2 markah. Okey, B, bandingkan keadaan salur darah dalam keadaan rehat dan berlari. Bandingkan keadaan salur darah dalam keadaan rehat dan berlari. Dalam keadaan rehat, agak-agak dia perlu degupan jantung yang sikit ke degupan jantung yang banyak? Dalam keadaan rehat, sikit. Dalam keadaan berlari, degupan jantung tu kena banyak. Sebab nak kena pam darah untuk bekalkan lebih banyak oksigen. Sebab oksigen itu diperlukan untuk menjanakan tenaga dalam proses aerobik. Okey, so bila dia kata bandingkan keadaan salur darah dalam keadaan rehat dan berlari, so kita kena nyatakan sewaktu rehat, salur darah ketika rehat lebih kecil berbanding salur darah ketika berlari yang lebih besar. Okey, yang lebih besar. Boleh? Boleh tak? Dapat dah jawapan Ainul? Dapat tak jawapan? Daripada salur darah berlari. Kita boleh kata apa dia tadi? Salur darah ketika berehat lebih kecil berbanding salur darah ketika berlari. Ataupun kita boleh kata salur darah ketika berlari lebih besar berbanding salur darah ketika berehat. Baru dapat markah. Sebab dia kena banding. Kalau kita kata salur darah ketika berlari besar, so tak dapat markah yang tu. Sebab dia kata bezakan di antara salur darah ketika berehat dan berlari. Okey, boleh? Boleh nak? Boleh. Okey, now yang seterusnya, nyatakan hubungan antara aktiviti manusia dengan kadar degupan jantung manusia per minit. Terangkan. Bandingkan, nyatakan hubungan antara aktiviti manusia dengan kadar degupan jantung manusia per minit. Terangkan. Okey, so yang ni berapa markah? 2 markah. 2 markah Okey, bila 2 markah, kita kena tengok, bila kita kena faham degupan jantung kita ni akan meningkat apabila kita melakukan aktiviti kecergasan. Bila kita rehat, kadar degupan jantung kita ni slow lah sikit. Sebab kadar darah oksigen yang diperlukan tu sikit. So kita nak buat macam mana untuk dapatkan 2 markah ni? Untuk dapatkan 2 markah ni, kita kena habaq hubungan dia. Kadar degupan jantung meningkat apabila aktiviti kecergasan dilakukan. Bab yang ketiga. Itu Megat. Bab yang ketiga. Duduk bahagian C dah lah ni. Kadar degupan jantung meningkat. Kadar degupan jantung meningkat apabila aktiviti kecergasan dilakukan. Pasal apa? Kerana untuk memastikan oksigen dan tenaga yang optimum dibekalkan ke seluruh badan. Untuk memastikan oksigen dan tenaga yang optimum dibekalkan ke seluruh badan. Yang tu yang penting. Sebab apa? Saya ulang sekali lagi takut ada yang tak dapat. Untuk memastikan
oksigen dan tenaga yang optimum dibekalkan ke seluruh badan. Awak mungkin tak belajar lagi, tapi ini adalah respirasi, respirasi sel. Respirasi sel ni memerlukan oksigen. So, bila dia memerlukan oksigen, bermakna kata siapa yang bekalkan oksigen adalah darah. Darah ni dipam daripada mana? So, dia berkait daripada awak bernafas, kemudian jantung pam darah ke seluruh badan. So, bila jantung pam darah ke seluruh badan, awak akan dapat oksigen. Oksigen tu diperlukan untuk melakukan proses respirasi sel. Proses respirasi sel ni adalah proses di mana sel menjanakan tenaga. Macamlah kata tak larat. Bila tak larat, apa awak buat? Awak kalau ada kat beg masa tu ada gula-gula, ada coklat, awak makan coklat. Dengan asbab awak makan gula-gula dengan coklat tu, awak dapat tenaga. Sama juga dengan badan kita. Macam mana dia dapat tenaga? Dia mesti ada oksigen. Pasal apa? Dengan asbab ada oksigen tu, oksigen itu akan melakukan proses respirasi sel, menghasilkan tenaga. Proses dia sama. Proses dia adalah sama. Okey, now wajarkan aktiviti kardiovaskular dengan kesihatan jantung. Aktiviti kardiovaskular ni macam buat senaman, hak bangkit tubi, hak lompat, apa semua tu, itu adalah aktiviti kardiovaskular. Wajar ke tak wajar? Wajar. Wajar. Bagus senaman tu sebenarnya. Pasal apa? Bila kata wajar, kena hafal lah pasal apa untuk dapatkan 2 markah. Wajar tu tak dapat markah pun selalunya. Tahun lepas tak dapat markah. Bukan, 2 tahun lepas tak dapat markah. Sebelum ni dapat markah, 2 tahun lepas tak dapat markah. So, agak-agak wajar pasal apa? Aktiviti kardiovaskular dapat mengepam jantung memastikan jantung mengalirkan darah dalam keadaan yang baik. Boleh buat ayat macam tu? Kerana aktiviti kardiovaskular boleh memastikan pengaliran darah berjalan dengan baik ataupun berjalan dengan lancar. Lagi, bila pengaliran darah berjalan dengan lancar, bayangkan mesin selalu kerja. Bila mesin selalu kerja, mesin tu jam tak? Selalu cuci, mesin tu awak selalu servis. Macam motor lah, motor selalu servis, ganti minyak, tukar, pihak cukup masa berapa kilometer hantar pergi servis. Agak-agak elok ke tak elok? Elok lah. Sama juga dengan jantung kita. Bila kita selalu buat aktiviti kardiovaskular, bermakna kita punya pengaliran darah tu sentiasa elok, sentiasa berjalan dalam keadaan yang optimum. Bila berjalan dalam keadaan yang optimum, menyebabkan pengaliran darah yang lancar, boleh mengelakkan penyakit arteriosklerosis. Saya biasa ajak masa form 1 dulu. Dan juga mengelakkan lemak atau kolesterol daripada terenak pada saluran darah. Bila lemak dengan kolesterol ni terenak pada saluran darah, apa yang berlaku? Dia akan jadi tersumbat. Bila tersumbat tu yang duk kena stroke. Itu yang sumbat kena stroke. So, sebab itulah aktiviti kardiovaskular ni sangat penting. Saya ulang sekali lagi, wajar pasal apa? Aktiviti kardiovaskular yang optimum boleh melancarkan pengaliran darah ke jantung. Dan yang kedua, dengan asbab pengaliran darah yang lancar ini akan mengelakkan penyakit arteriosklerosis ataupun boleh mengelakkan lemak dan kolesterol daripada terenak pada saluran darah. Okey, faham? Faham tak? Kita habis dah bab yang ketiga. So, saya ulang balik. Soalan yang pertama tadi, bahagian A, cek balik lah. 1C, 2B. Ambil gambar siap-siap. Lagi post kat saya. 1C, 2B, 3A, 4A. Okey, bahagian B, 1A tu, A tu adalah sel pengawal, B tu adalah stoma. B1 tumbuhan yang hidup di kawasan panas, mempunyai daun yang kecil. B1 dengan B4 tu betul. C, dengan cara mengira bahagian C nombor 2A dengan cara mengira bilangan dejutan nadi yang dikesan dalam 1 minit.
Bilangan denyut nadi dikira dengan meletakkan 2 jari pada pergelangan tangan. Okey, B, salur darah ketika aktiviti berlari lebih besar berbanding ketika rehat. C, kadar degupan jantung meningkat apabila aktiviti yang cergas dilakukan. Peningkatan kadar jantung untuk memastikan oksigen dan tenaga optimum dibekalkan ke seluruh badan. D, jawapan dia wajar. Kenapa? Kerana aktiviti kardiovaskular yang optimum memastikan pengaliran darah berjalan lancar. Pengaliran darah yang berjalan lancar mengelakkan arteriosklerosis dengan lemak dan kolesterol berlebihan. Okey, terima kasih.